berikan kita lagi peluang dapat duduk dalam majlis ilmu yang dinamakan sebagai taman-taman syurga. Moga-mogahan tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala akan memberi kelepasan kita untuk meniti siratal mustaqim, insya-Allah. Baik, kita akan sambung kuliah kita masih lagi dalam bab adab. Bismillahirrahmanirrahim. Dan laparlah sekalian mereka itu sehingga tidak mendapatlah mereka itu akan makanan. Kalau musannaf, dan laparlah sekalian mereka itu sehingga tidak mendapatlah mereka itu akan makanan. Artinya ketika Dajjal dia mai keluar esok, tuan-tuan, keadaan kita esok, terutamanya orang yang beriman, jadi keadaan lapar, makan, nak minum pun tak dapat dah. Ini cukup menakutkan kita ni. Dan sebab itu ada beberapa orang ulama daripada Hadramaut di Yaman. Ulama, bukan ulama jenis cerai ni, bukan ulama dalam semaknya. Ini ulama yang diri dia hampir dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dengan cara mujahadah dia, dengan apa semua. Tak macam kita, tuan-tuan. Kita banyak mentadarak. Dia apa? Tahajud banyak, kita banyak terkejut. Tak sama. Dan ulama ni, tuan-tuan, Hadramaut di Yaman, 8 orang ulama. Dan dia pun Allah Subhanahu wa taala berikan makam kasyaf. Mimpi ni, Allahu Rabbi, tuan-tuan, kita duk mimpi mengapu. Kena patuk ular lah, kena ligam biawak lah, apalah, macam-macam. Itu dah makam tu tak sama. Yang ulama ni dia mimpi yang mana Dajjal ni dah keluar. Menakutkan kita. Tapi keluar Dajjal ni tak tahu mana. Tapi memang dah keluar dah. Esok Dajjal esok ni, tuan-tuan, dia keluar esok ni. Allahu Rabbi. Kat belah negeri Syam, belah Iraq. Kat situ esok dia akan keluar, dekat situ esok. Dan dia akan memiliki satu jet berjuang. Ini Dajjal ni, tuan-tuan, jangan main. Tapi dia tak naik-naik lah jet MS yang mana dia hilang hari ni, 17 tu. Lagi apa lagi? MS apa lagi kat Malaysia ni banyak tu. Dia tak naik lah, tak main lah dia jet macam tu. Dia ni, dia punya jet, tuan-tuan, cukup hebat. Dia terbang masuk, dia naik, dia akan berhenti satu tempat. Bila dia berhenti situ, hei semua penduduk padang serai, berimanlah dengan aku ni adalah sebagai Tuhan. Hampa nak apa aku beri. Tuan-tuan, bagaimana esok kita? Ni hampa ada anak ni, anak kecil lagi ni, tak lagi berbuluk, tak lagi. Saya pun teriak, tuan-tuan, ada anak, kita pun ada anak, adik-beradik kita apa semua. Nak makan, nak apa semua, yang penting ikut aku, ikut tunjuk aku akan beri. Nak makan, nak minum, nak apa semua, aku beri. Dajjal, tuan-tuan. Dan juga Dajjal dia keluar, so lebih orang kata, ulama kata, sebagaimana kata ketua
pun negara. Semua dia miliki habis. Dia kuasa habis atas dunia ni. Macam harga minyak lah kita tengok hari ni, siapa yang dia kuasa? Harga minyak, harga gula, harga berat, harga kereta, siapa yang dia kuasa? Boleh ke? Turun harga kereta, boleh itu? Tak boleh. Turunkan harga minyak, buat demonstrasi bolehlah kita. Tak ada juga, dia keras juga. Naik, tetap naik. Dia tetap pendirian dia. Dajjal esok dia macam tu juga. Tak boleh je, kita kena ikut juga. Lepas amat jenuh. Allahu Rabbi tuan-tuan. Ni dia tak keluar lagi ni. Esok dia keluar esok. Dia akan buat promosi seperti mana dekat atas dunia yang kita duduk tengok promosi itu, berbagai-bagai promosi ni. Kat dalam Malaysia ni dengan Giant dia, apa lagi? Dengan Tesco dia. Apa lagi? Jesco apa? Jesco lebih kurang sama. Sebentar. Ion Bank BIG ni macam-macam. Tambah pula Jesco baru dah buka. Tu belah mana? Nabi Aim juga kita tengok. Dah alma atas tekstil. Promosi ni sebelum Ramadan, betul tak? Tak silap saya lah. Buka haja promosi berduyun-duyun bekat bidin. Tengok-tengok muka terbilat. Paling awal tengok. Terbilat juga. Kena tengok juga. Tengok muka tu imam, ustaz pun ada. Tu tak promosi. Berduyun bekat bidin, tengok apa? Harga murah. Sok Dajjal, sok dia boleh buat tak? Boleh buat. Tapi kena ingat, kalau dia buat esok ada promosi barang tak kira apa sekalipun, kita pergi ambil barang Allah Rabbi tuan-tuan. Jadi kufur, kafir itu boleh. Jangan main tuan. Jadi kufur, jadi kafir itu boleh. Nak menyesal masa tu tak boleh dah. Kena ingat tuan-tuan. Ini kedatangan Dajjal. Dia akan monopoli habis. Kuasa nuklear pun semua tuan-tuan ni dia akan monopoli habis. Ini kehebatan Dajjal. Sebab tu kita ni nak kena belajar hidup macam orang zaman dulu kala ni. Zaman dulu kala balik tuan-tuan. Zaman susah-susah. Mantu ayah kita, tok nyam kita dulu. Kena belajar makan, orang kata apa? Makan ulam-ulam dekat dalam hutan. Kena belajar tuan-tuan. Esok dia keluar esok ni. Nak kena keluar esok, Allahu Rabbi tuan-tuan, nak kena belajar. Batu ulama-ulama berpesan banyak kali lah, takut kalau sekiranya hamba ni hidup zaman Dajjal. Dia kuasai makanan, apa semua tuan-tuan, habis dia kuasa. Yang penting nak selamat, ikut dia. Allahu Rabbi. Dan kena ingat, bagi golongan orang yang beriman, dia mai tempat tersebut tak mau ikut Allah, betul dia patah balik, keadaan tersebut jadi kering kontang. Dia jadi kering kontang tuan-tuan. Bunuh lampak dia. Allah Rabbi tuan-tuan, saya pun seriau tak. Anak-anak kita selama kita hidup akil balik apa semua, banyak mana kita berarti puasa sunat tuan-tuan. Ini untuk peringatan untuk diri saya. Puasa sunat apa semua. So, kadang-kadang ada setengah tu terburu pemakan dia pun buang. Sebab aku dah cuba latih. Aku nak latih ni Dajjal tu main tiba pula jenuh. Ini tuan-tuan, ini sama-sama kita bersama. Dan kena ingat, Dajjal keluar esok, ulama pun nampak dah apa semua tuan-tuan. Kalau boleh, jangan duk lepas anak dari sekedar tepi. Jangan nak bagi lepas. Dia ikut saja esok, jenuh. Dia promosi esok tuan-tuan, jangan main. Sebab tu beli tali sesiap. Mana? Ulama pun nampak dah. Beli tali. Tali macam mana? Tak kira tali apa saja pun. Tali macam orang buat korban lembu ke apa. Tu pun mantap juga. Lepas ni tuan-tuan kena ikat bini. Saya pun kena ikat bini saya lepas ni.
Untuk apa? Persiapan. Kena ajak bini, jom yang beli tali saja. Apa bang? Nak ikat hang kat sini. Dajjal tu pula masuk. Tapi yang pentingnya kita hafaz ayat 1 hingga 10 awal suratul Kahfi. Wah, tuan-tuan. Takut semua tuan-tuan. Ulama daripada Hadrul Maut Yaman Penabak dah keluar lah, tapi tak tahu kat mana. Dan dia keluar esok bila dia mengaku diri dia sebagai Tuhan. Tak mata dia tuan-tuan, terjuluk tu. Kata panggil apa? Terjuluk keluar. Macam buah anggur sembah keluar. Lepas tu barulah terpampang kalimah dekat dahi dia. Kaf alif fa ra. Kafir. Lepas tu bila? Waktu dia mengaku diri dia Tuhan. Ini Dajjal tuan-tuan. Ini tuan-tuan. Sifat Dajjal kita pun dah belajar sebelum ni kan, iaitu sifat yang suka menipu. Jadi kita nak Nabi dah bahas laisa minna man ghasyala. Pada siapa yang menipu bukan di kalangan umatku. Nabi bukan sifat menipu. Sifat menipu adalah sifat Dajjal. Itu tuan. Baik muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan dituliskan di antara dua matanya kafir dengan Allah. Dajjal itu kafir ternyata dengan Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang tersebut, dan bahawasanya mendahaga ia akan manusia dan lapar sekalian mereka itu hingga tidak mendapatlah mereka itu akan makanan dan tiada minuman melainkan di sisi Dajjal. Nampak tuan-tuan? Siapa yang ikut Dajjal selamat. Dia boleh makan, boleh minum apa semua, apa nak beri aku beri, apa nak minta aku beri. Dalam karya tersebut, baiklah kami beriman kepadamu. Baik, hujat turunkan hujat turun. Apa lagi apa nak minta? Aku beri. Dia tuan-tuan. Kita masa tu tuan-tuan. Bakat berzikir lah masa tu. Sebab tu bila Dajjal keluar, yang pertamanya tahlil. La ilaha illallah. Itu tasbih. Subhanallah. Alhamdulillah. Itu istighfar. Astaghfirullahalazim. Dan Dajjal dia main keluar dekat atas muka bumi ni selama 40 hari. 40 hari. Dalam masa 40 hari itu tuan-tuan boleh tahan. Tara puasa sebulan pun mengenyuk mana. Bila lah, lambat betul lah tu. Pukul berapa lagi mah weh? Lambat lagi bang. Awak bang balik kerja nanti. Tengok jam bila nak buka ni, bila nak buka ni. Lagi 5 minit rumah dah standby lah. Tuan-tuan, tu sebulan. Ni esok ni tuan-tuan ni Dajjal nak keluar ni, Allah, selama 40 hari dia. Kena sabar, kena latih. Sehari ni cuba ni nak kena latih diri kita ni tuan-tuan. Tapi yang penting kita beriman dengan ayat Allah Subhanahu wa taala, dengan hukum Allah apa semua, mengikut berlandaskan Al-Quran dan Sunnah. Apa yang Nabi abad kita ikut. Apa yang Allah larang tinggal. Allah kata haram, haram. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala dia berfirman dalam juzuk yang ke-29 yang dinamakan surah Mursalat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahum urqa'un la yarqa'un. Dan apabila dikatakan kepada mereka rukuklah, maka mereka tidak mahu rukuk. Allah kata. Apa erti rukuk? Erti rukuk ni adalah menerima dan tunduk patuh atas suruhan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dikatakan rukuk. Menerima dan tunduk dan patuh atas suruhan Allah Subhanahu wa taala, terutamanya ayat-ayat Al-Quranul Karim. 30 juzuk Al-Quran.
100% kena ikut. Ambil separuh, tolak separuh, tak mau macam tu. 100% kena ikut. Kalau kata haram, haram, tetap haram. Jangan lu kata halal. Takut esok tu kat sana tu. Allah berfirman lagi, juzuk tersebut 29 surah Mursalat. Wailun yawma idil lil mukadzibin. Wailun yawma idil lil mukadzibin. Celakalah pada hari itu. Celaka sungguh orang cakap, tuan-tuan. Setengah orang kata ustaz ni kasar sungguh dia tu, celaka cakap orang. Ada tak macam tu? Ada. Bukan saya cakap, ni Al-Quran ni kalamullah. Celakalah pada hari itu bagi mereka yang menolak kebenaran, tak percaya benda kebenaran. Jadi kita dah dapat fakta, kita dah tahu benda kebenaran, jangan tolak. Kita dah tahu dah fakta, dah ada apa semua, dah ada tentang daripada hukum ayat Quran, daripada hadis yang telah disampaikan oleh di kalangan ustaz-ustaz, tok-tok guru apa semua. Ni surau ni panggil pula ustaz. Tak pula bukannya cerai-cerai cuma bebas ke kau. Mai pula nyebut tu daripada faham tu. Apa dah? Benar. Pencerai punya tu. Okey, hebat. Tak mau juga, tak mau percaya juga. Ni soal ni. Masuk golongan. Wailun yawma idzil lil mukadzibin. Jenuh. Dekat dunia boleh lepaslah. Nak lari sana tolak sini. So dekat sana sok pembicaraan di maqam Rabbul Jalil Allah Subhanahu wa taala. Allah Rabbi tuan-tuan. Ini kita nak kena jaga ni tuan-tuan. Nak menyesal, nak apa dekat sini. Nak berlandaskan ikut Al-Quran Karim, hukum Allah yang telah ditinggalkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Yang pentingnya kita jadilah seperti mana prinsip Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu. Kerana Umar dia suka menyatakan benda kebenaran, yakni hukum Allah Subhanahu wa taala, walaupun orang tak suka, orang benci, orang sapu, tuan-tuan, apa Rasulullah sampaikan, dia pun akan sampaikan. Ini Umar ibn Al-Khattab. Walaupun orang tak suka, kita jadi prinsip Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu. Jangan takut. Kita takut dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu kawan kita dia ni masih lagi duduk dalam keadaan tu lagi, kita sampaikan maklumat, berikan kebenaran. Jangan takut tuan-tuan. Kita dah mengaji dah apa semua, jangan buat kasar. Sampaikan, sampai. Tu letak kat dia dah, nak terima kat terima, letak kat dia. Sebab kita dah kawan kali, dia dah kancing dah ni. Penting. Walaupun kawan-kawan berkancing esok ni, dia tuntut tu. Kita main mengaji, dia tak main. Padahal kita sama kerja dengan dia, tempat sekerja. Sebab tu ilmu kita sampaikan dia. Bila waktu rehat, kita buat bodoh, tak masuk. Sana sok jenuh. Nak selesaikan ini. Tapi berdakwah tu percaya berhikmah. Cara hikmah. Kita tahu keadaan dia macam tu, hikmah mesti ada. Tak kira dia Cina ke, dia India ke, apa sekalipun, dalam Islam cara berhikmah. Jangan duk hentam terus. Ni tuan-tuan ni. Kadang-kadang bila kita tengok orang Cina, orang India, dia nak masuk Islam pun, dia pun luat. Sebab orang Islam tu sendiri, dia tak jaga akhlak. Nama Islam tapi pemakaian teruk, lebih macam orang Cina, India. Betul tuan-tuan? Betul. Nama Islam kadang-kadang pakai seluar pendek. Nama Islam kadang-kadang Allahu Rabbi tuan-tuan. Anak pula pakai dai ni, rambut ni bertumpuk-tumpuk. Yang perempuan dia dengan lelaki dia sama. Ayah tak kata apa, relax. Ini ayat gini masali ni tuan-tuan. Anak perempuan bertumpuk-tumpuk, warna ni Allah kalah burung kakak tua.
Tuan-tuan, tuan-tuan pernah tengok ke? Depan mata saya, tengok tu dia kalah pun kakak tua. Kalau dia ni buat pergi kat zoo negara ni, geleng kepala datang dekat dalam tu. Ayo. Bayangkan tuan-tuan ni. Dengan anak pula dengan ni, Allah, cukup takut ni tuan-tuan. Kalau selagi mana anak tak lepas, dia tak kahwin ni, mak bapak ni jenuh ni nak cakap ni, ni. Kat anak ni bicara. Allah Rabbi tuan-tuan. Sebab itu ad-dinu wal amanah. Agama tu adalah amanah. Bila amanah ni masuk semua aspek, cukup. Wah tuan-tuan, kena jaga diri kita, bini kita, apa semua, anak kita nak kena jaga tuan-tuan. Tambah pula agama Islam. Nabi dah tinggalkan kita tuan-tuan. Baju Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tuan-tuan, di kalangan Nabi dia, Nabi yang paling cukup hebat. Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahir duduk kat dalam rumah dia. Ni rumah bercahaya. Rumah bercahaya tuan-tuan. Nabi Muhammad bila dah keadaan bercahaya, maka ibu dia, kaum kerabat, jiran tetangga, orang duduk luar bakat riuh habis. Oi, Aminah, oi, buka pintu. Ada yang nak kontak rumah pun ada. Sebab tu orang Arab dulu ni tuan-tuan, selagi mana kaum kerabat tak habis tengok, dia tak bagi orang lain tengok. Dia tak macam kita. Mai lah dalam, oi, aku dapat cucu ni, aku dapat anak, mai lah. Kita bakat, semua bakat pergi tengok. Ada depa ni tak sama macam kita. Bila Nabi lahir, rumah bercahaya, semua bakat ria apa semua. Betul Aminah kata, tak boleh jadi macam ni dia ni. Kita nak buat macam mana? Kat belakang tu ada kawah. Macam kita lah sini bagi apa kawah kan? Kacau dodol. Tuan. Kat belakang tu ada kawah. Lan ni kita ambil kawah tu, tutup kan Allah. Nabi Muhammad tuan, badan tutup dengan kawah sampai tabatu. Sebab apa? Ni nak bagi hilang cahaya. Aminah pun heret Mak heret kawah ni. Adik-adik tuan, tutuplah Nabi Muhammad ni. Bila tutup, cahaya tu hilang. Lepas tu, bila semua kan kerabat tengok apa semua, Tok Wan mana? Tok Wan Abdul Muttalib dia. Masa tu di tengah tawaf. Panggil Tok Wan. Panggil. Tok Wan, oi Tok Wan. Mai dah. Tok Wan masuk dalam rumah dah. Tu tengok apa dah. Dapat cucu. Hang nak tahu anak cucu kat gudang kawah ni. Lepas tu Abdul Muttalib Tok Wan dia tuan-tuan, sebelum nak angkat, pegang je. Dia nak angkat dah, tapi Tok Wan dia pegang yang kawah tu, pecah kuih. Belah je tu. Tapi tak terima kena Nabi sallallahu alaihi wasallam terbelah je tu. Subhanallah, hebat tuan-tuan. Nabi Muhammad. Orang meraihkan dia, Tok Wan dia pun ambil Aminah weh. Biasa anak aku nak bawa dia tawaf tak? Bawa tawaf, tapi itulah Tok Wan dia tak dapat beriman apa yang dibawakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu kadang-kadang kita ada setengah manusia apa ni, ayah rajin main ke masjid, mak rajin ke masjid, tapi anak bintang buka. Anak 3 orang, anak 4 orang, tapi perangai macam jembalang. Ayah cukup bagus. Tuan-tuan, jangan kita masuk kategori tersebut tuan-tuan. Kena jaga. Sebab tu dalam Islam kita kena ingat Nabi SAW dia ajar kita. Kadang-kadang bila kita berselisih dengan orang, tak kira dia di China ke India ke tuan-tuan, dia ni munafik ke, tutup aurat ke, tak semayang ke, sedangkan kita berkawan dengan dia, jangan duk kita berkutuk dia, duk memaki hamun dia. Dalam hati kita jangan duk bercakap dia ni confirm neraka dah, jangan. Kawan juga, tapi yang pentingnya doa dalam hati. Doa dalam hati itu kita mesti ada. Jangan doa depan dia, doa dalam hati. Ya Allah,
berikanlah taufik dan hidayah kepadanya ya Allah. Dah. Nabi SAW bila dia tengok orang yang tak dapat kecapi Islam, Nabi macam sedih. Begitu juga kita bila kita tengok Cina, tengok India, dia pakai seluar pendek, Allah kesian, dia tak dapat faham Islam, pakai seluar pendek. Kita lahir dalam Islam, subhanallah, alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Nasib baiklah aku ni tak lahir dalam keadaan Cina, India, Dayak, tuan-tuan, apa lagi macam-macam. Ini tuan-tuan, berdoa tu penting. Kita angkat jual beli dengan orang Cina, dengan orang India, dengan apa sekalipun, doakan dalam hati, ya Allah berikanlah taufik dan hidayah. Kita pergi singgah dekat Syekh, dekat Petronas, doa tu penting, ya Allah berikanlah taufik dan hidayah. Itu tentang untuk akhlak Islam, akhlak Nabi SAW. Moga-mogaan, mana tahu tak mustahil dengan berkat kita doa dia pun bisa. Subhanallah. Dulu bukan you ni acung kan? Waktu sudah Islam tuan-tuan. Dan akhlak Islam, pemakaian dan percakapan, tingkah laku tu mesti jaga. Tu kadang-kadang orang Islam dia tak mahu mesti sebab orang Islam perangai tu. Tuan-tuan, Cina pun dia pun pandai membeza mana Islam dan tak mana Islam, mana Melayu dan mana tak Melayu. Kalau Islam, dia ni sembahyang punya ulang lah, dia kata. Cina dekat rumah saya, dekat Sungai Petani. Masa tu saya duduk belajar lagi, saya nak balik naik bas. Masa tu umur saya belasan tahun. Itu adik mau tanya sikit, itu Islam yang pakai itu tudung labu, pakai kopiah itu sembahyang, itu Islam? Itu Islam? Betul lah? Betul lah, itu Islam. Kalau itu orang tak sembahyang, tak pakai tudung labu, itu bukan Islam, itu Melayu. Betul lah? Betul, nampak tuan-tuan, dia pun cakap ni. Orang Cina pun dia pun beza tuan-tuan. Macam mana dia nak tarik masuk Islam? Orang Melayu Islam bersendiri, pemakaian bersama 2x5 macam ni pula. Sedangkan dah ada dah pengajaran tunjuk daripada Allah, daripada Nabi SAW, tapi sayang 1000 kali sayang. Ini tuan-tuan, sebab apa? Inilah jauh daripada ilmu tak dapat makanan nurani. Kadang-kadang dia tahu duduk dalam qarya, duduk dalam taman tuan-tuan, tapi itulah sami'na wa asaina, dengar tapi berpaling. Jadi kita ni tuan-tuan, anugerah telinga ya Allah beri kepada kita, gunakanlah sebaik mungkin mendapat keridhaan Allah. Sami'na wa ata'na, dengar dan taat. Tuan-tuan, kita dapat nikmat, gunakan sebaik nikmat sebaik mungkin. Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kesihatan tubuh badan kita tak guna kepada Islam. Sebab itu Dajjal esok tuan-tuan, dia akan turun esok. Dia akan turun, akan ada 2 kuak. Esok Dajjal keluar, akan jadi keadaan 2 kuak. Kuak Dajjal dan kuak Islam. Kuak Dajjal dan kuak Islam. Siapa yang menentang Islam di masa ke atas dunia, ikut Dajjal. Dia faham tak? Faham tak? Siapa yang menentang Islam, menentang perjuangan Islam, ikut Dajjal. Esok gerangan golongan yang gerakan Islam, dia tak ikut Dajjal. Dia tetap pendirian dia. Dia tetap, dia akan jadi lupa. Tapi keadaan masa tu kita ni dalam keadaan itulah selama 40 hari tuan-tuan, makan, minum apa semua tak boleh lah. Nak kena bertahan juga masa tu. Nak cuba berzikir apa semua tuan-tuan. Allah Rabbi tuan-tuan. Ini persiapan kita ni tuan-tuan. Persiapan. Kalau kita hidup zaman Dajjal, pandai-pandai sendirilah, orang kata. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tiada minuman melainkan di sisi Dajjal yang mal'un. Itu mal'un tu tuan-tuan. Tapi jangan pula kita gelar, kadang-kadang setengah orang ada juga kawan kita ni jadi melawak ni tuan-tuan. Tunggu dia kata haram tu, Dajjal tu
Dajjal kau marah. Tambah pula Dajjal malaun sungguh, tak ada main bagi lembut tu. Benar. Kalau orang cakap setan tu, setan tu kurang marah sikit. Dia kalau cakap Dajjal ni, bagi lembut tu. Benar. Tambah pula aku belajar bab Dajjal. Hang ni Dajjal malaun sungguh. Jangan cakap macam tu, tuan. Baik. Itu dia. Dajjal malaun. Dan bahawa yang beriman dengan ia, maka bahawasanya memberi minumlah ia akan dia daripada airnya, dan memberi makan ia akan dia daripada makanannya. Nampak? Dajjal beri makan, Dajjal beri minum, semua dia boleh buat. Apa yang kita duk makan dekat atas dunia ni tuan-tuan, dia boleh buat. Hampa nak apa? Aku beri. Minta je, aku beri. Yang penting ikut tunjuk aku, beriman dengan aku. Ini tuan-tuan. Orang yang tak mau ikut aku, ini sombong ni, baik. Hampa perhati apa yang terjadi kat dia. Terus ring kontang, kemarau terus, hancur terus keadaan dalam qaryah tersebut. Dia nak tuan-tuan, dia akan kuasa habis semua ni. Dia kuasa habis dah. Allah lebih tuan-tuan. Baik, muslimin muslimat dan rahmati Allah. Dan siapa-siapa yang makan ia daripada yang demikian itu, atau minum daripadanya, nescaya tiada mendapat kemenangan selama-lamanya. Nampak tuan-tuan? Jadi kita kalau sekiranya esok dalam keadaan makan pun dah tak boleh apa semua, melainkan dengan zikrullah, zikir dengan Allah Subhanahu wa taala, mungkin kita akan diuji juga masa tu. Kita tengok kok Dajjal dapat makan, dapat minum. Ini kita lapar. Belah aku tak boleh tahan dia kata. Aku tak boleh dah dia kata. Aku tengok dia pun tengah makan sedap-sedap tu kata. Aku pergi lah lantak kau lah. Apa nak jadi-jadilah. Aku nak pergi makan. Dia pergi makan. Jadi kufur, jadi kafir tu pun ya. Tuan-tuan yang ramai. Nak patah balik dekat kawan dia ni, si Ahmad ni, tak boleh dah. Dia kata tidak akan dapat kemenangan selama-lamanya. Terus jadi kufur, jadi kafir. Siapa yang kita ajar tu? Tak kira dia buat promosi apa saja, barang murah. Di tepi tu apa? Jadi kufur, kafir tu boleh dah. Allah Rabbi. Itu dikatakan kehebatan Dajjal. Kehebatan Dajjal ni tuan-tuan. Baik. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Dan setengah daripada manusia itu, mereka yang makan ia akan isi rumput sehingga menghilang Allah daripadanya. Akan ini kemudaratan Dajjal yang malaun. Maknanya esok kita ni tuan-tuan dalam keadaan dua pilihan. Bila Dajjal keluar esok dalam keadaan dua pilihan. Yang dikatakan yang pertamanya, sama ada kita zikrullah, zikir dengan Allah Subhanahu wa taala, ataupun makan rumput. Makan rumput pula ustaz, macam lembu pula makan rumput ni. Dah bukan ni. Gigit terus macam kita makan dengan lembu tu. Maknanya kita ambil seperti mana kita makan ulam. Kita buat ulam lah, patah sikit makan, jadilah sebagai alat perut. Siapa ada orang beriman, Allah tukarkan ganti. Ni tuan-tuan. Allah tukarkan ganti terus jadi kenyang. Itu adalah sementara lah. Kenyang tu sah lah. Lepas tu ambil pula lagi, makan lagi. Macam tu lah. Dia tuan-tuan sambil dia makan, sambil dia fikir dengan Allah Subhanahu wa taala. Nampak tuan-tuan, rupa-rupa kita ni makan rumput pula. Kalau hari ni kita tengok tuan lembu, menternak lembu, tuan kambing, menternak kambing, relax dia kata. Masuk, makan. Kalau lembu kambing tu cakap, makan balik minta bukan tuan kambing ni ke lembu. Dolar kau jaga. Hari ni kau suruh makan rumput, sok kau makan rumput tau. Dajjal kau sok anjaga lah. Benar. Binatang kalau cakap, kambing kalau cakap, Allah bakat tak jadi buat kerja. Bakat penuh surau, penuh majlis. Ini panggil kulit-kulit, bang balik makan nasi. Tak apa nanti. Zikir ni. Itu tak. Tapi binatang tak cakap. Itu dia. Baik. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah.
dan bahawasanya Dajjal yang mal'un itu sentiasa meratai jajahan pada bumi. Makna dia meratai, dia habis semua masuk. Dia habis semua masuk jajahan ini. Melainkan Mekah dan Madinah dia tak boleh masuk. Tempat lain dia semua masuk. Dia nak masuk Mekah Madinah cari pasal. Tuan-tuan. Maka bahawasanya tak ada boleh masuk ia akan dia, dan bahawa menuju ia kepada Baitul Maqdis. Maka apabila sampai ia pada tempat yang bernama Ramlah, satu qaryah yang hampir ia daripada Baitul Maqdis, di antara keduanya perjalanan sehari semalam, maka menurunlah oleh Allah akan Isa alaihi wasallam. Nampak tuan-tuan? Dia Mekah, Madinah, Baitul Maqdis dia tak boleh masuk, dia hanya boleh lalu, tapi jarak dia jauhlah. Bila dia sampai satu tempat dia berhenti, yang dinamakan satu Ramlah, satu kampung lah, perkampungan Ramlah, qaryatun, dia berhenti kat itu. Maka Allah Subhanahu wa taala, yang mana gerakan Islam bersama dengan panji-panji Islam, dengan bendera Islam, dia akan bersama dengan Nabi Isa alaihi wasallam kalau dia boleh tahan. Ini kita doa kepada Allah Subhanahu wa taala tuan, agar kita bersama dengan Nabi Isa alaihi wasallam. Penting ikut gerakan Islam. Dia sampai di situ, maka Allah turunkan Nabi Isa. Dia tengok situ, dia kata apa dia? Di atas menara di sana, dan pada tangannya Nabi Isa. Itulah kitab Jawi lama ni, dia banyak nya tuan-tuan.